Okay, sebelum kita mulakan program, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat sejahtera kepada yang bukan Muslim. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah dapat meluangkan masa menyertai program kita pada hari ini, iaitu mengenai pengetahuan produk kita yang boleh dikatakan top produk juga, susu kurma kunyit hitam. Okey, di sebelah saya ni adalah Cik Farhana daripada Research and Development Department. Ya, boleh start. Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini saya akan berbincang tentang Adil susu kurma kunyit hitam. Okey, kenapa kita buat produk ni? So, kenapa kita buat? Kita nak selesaikan masalah yang ada. Okey, kalau tengok kat sini. Hilang kamera dulu, nak tengok. Lindung. Minta maaf ya. Okay, so masalah yang ada adalah kalau kita boleh tengok 25% populasi orang dewasa kalau dekat satu dunia ada masalah sindrom metabolik. Kalau dekat Malaysia lebih kurang 8.1 sampai hingga 13 juta orang dewasa yang ada masalah sindrom metabolik. So apa tu sindrom metabolik? Sindrom metabolik ni bila orang tu ada masalah obesity, kadar gula dalam darah dia tinggi, tekanan darah dia tinggi dan juga kolesterol tinggi. So bila ada problem sindrom metabolik ni, dia 3 kali akan lebih berisiko untuk terkena serangan jantung ataupun stroke. Okey, seterusnya kalau kita boleh tengok 1.5 juta orang dewasa dan 2.3 juta kanak-kanak dekat Malaysia ni ada masalah asma. Kemudian hampir separuh rakyat Malaysia ada gejala dan masalah gastrik. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita ada masalah tu. Okey, so macam mana nak selesaikan masalah ni? Dengan susu kurma kunyit hitam. So apa yang ada dalam ni? Dalam ni kita ada letak 14 bahan aktif, iaitu kita ada kurma kunyit hitam, cendawan susu harimau, biji rimak, oat, lepas kita ada minyak camelina, kita ada bunga tisel, kita ada daun selasih, beta glucan oat, bejibori, berry goji, dah pening dah banyak sangat. Lecithin soya, susu kambing, buah tin dengan stevia. Okay, semua ni saya akan terang satu-satulah apa manfaat bahan-bahan aktif ni. Okay, first kurma. Kurma dia sumber serat yang baik untuk kita melancarkan penghadaman dan pencernaan. Okay. Kemudian kurma juga dia boleh kawal gula dalam darah. Okay, kalau kita gula yang ada dalam kurma ni adalah nama dia fructose. Fructose tu gula semula jadilah dalam buah yang mana dia bermanfaat untuk kawal gula dalam darah. Kemudian kurma pun kaya dengan antioksidan, meningkatkan kesihatan otak, menjaga kesihatan tulang dan mengatasi masalah seksual. Yang ni untuk lelaki lah. Okay, seterusnya kunyit hitam. Untuk kunyit hitam ni apa manfaat dia? Dia ada antioksidan. Kemudian dia juga boleh mencegah masalah asma. Macam mana dia cegah masalah asma? Kunyit hitam ni dia boleh kendurkan otot yang otot yang bagi sempit saluran pernafasan tu, dia boleh kendurkan otot tu jadi relax. So boleh bernafas elok balik. Kemudian dia juga ada boleh bagi kesan untuk melegakan kesakitan. Kemudian dia baik juga untuk antidepresi. Kemudian pengairan dalam darah tu lebih lancar lah, kemudian meningkatkan tenaga. Kajian pun dah ada cakap lepas kita konsum kunyit hitam ni 30 minit kemudian tu
boleh rasa dah energi kita bertambah. Kemudian dia juga boleh mencegah penyakit yang ada kaitan dengan sindrom metabolik. Kemudian dia boleh mencegah ulcer perut. Kemudian dia boleh juga melancarkan haid. Okay, next is susu kurma, cendawan susu harimau. Sorry, saya pening sikit. Apa manfaat dia? Dia boleh melegakan masalah macam hidung tersumbat, resdung. Kemudian dia boleh melegakan simptom asma, boleh menguatkan sistem imunisasi dalam badan. Dia juga boleh kurangkan keletihan badan dan meningkatkan stamina kita. Kemudian dia boleh melegakan keradangan dengan sakit-sakit sendi. Bila dah bomok ni kan, lenguh-lenguh. So cendawan susu harimau ni boleh melegakan sakit-sakit tu. Kemudian dia juga boleh membantu menyembuhkan luka dan juga siapa yang ada masalah eczema, gatal-gatal, ruam. Kemudian dia boleh merawat tumor dan kanser dan dia boleh kurangkan kesan sampingan lepas kemoterapi. Kemudian biji rimau. Kalau untuk biji rimau ni, dia bantu untuk kawal tekanan darah kita. Dia juga boleh mengekalkan kesihatan otot dan mengelakkan diabetes sebab dia ada magnesium. Kemudian dia juga ada asid folik yang mana baik untuk mencegah anemia. Kemudian dia boleh meningkatkan fungsi sistem saraf sebab dia ada vitamin B dalam ni. Dan dia juga boleh mencegah osteoporosis dan menguatkan tulang dan gigi kita. Kemudian kita ada oat. Oat ni semua orang tahu kot, dia baik untuk jaga kesihatan jantung. Kajian pun ada membuktikan yang kolesterol dalam badan kita boleh dalam darah boleh berkurang bila kita ambil oat dalam kita punya menu harian lah. Kemudian dia boleh menjaga kesihatan usus. Dia bagi kita mudah untuk hadam. Dia juga boleh menurunkan berat badan dan mengawal gula dalam darah, mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah kanser, kaya dengan antioksidan dan meningkatkan sistem imunisasi tubuh kita. Kemudian kita ada minyak camelina. Minyak camelina ni dia tinggi dengan omega 3. Yang mana omega 3 ni dia bantu untuk jaga otak kita, jaga mata, jaga saraf. Kemudian dia boleh kawal kadar kolesterol. Dan dia juga terbukti dia 2 kali lebih efektif compare dengan minyak zaitun dengan minyak canola untuk kawal kadar kolesterol. Kemudian bila kolesterol dah kurang, of course lah boleh mengurangkan risiko sakit jantung. Kemudian dia kurangkan inflamasi, dia juga kuatkan sistem imunisasi tubuh kita dan dia juga banyak vitamin E, yang mana vitamin E ni baik untuk kulit, dia boleh melembabkan kulit. Kemudian kita ada bunga tisel. Untuk bunga tisel ni manfaat dia boleh meningkatkan kesihatan hati sebab dia ada aktif ingredient ataupun bahan aktif yang nama dia silimarin. Silimarin ni function dia adalah untuk kita lindung sel-sel hati yang baru tu supaya dia tak hancur. Macam tu. Kemudian dia boleh melindungi ginjal dan hempedu sebab dia dapat mencegah pembentukan batu hempedu tu. Kemudian dia boleh kawal gula dalam darah, meningkatkan kesihatan jantung dengan mengurangkan kolesterol jahat. Kemudian dia membantu dalam perawatan kanser sebab dia dapat kurangkan efek lepas kemoterapi tu. Dia juga boleh menurunkan berat badan dan meningkatkan kesihatan otak sebab kandungan silimarin tu. Silimarin tu boleh menghalang lah, dia dapat menghalang pembentukan protein. Nama protein tu beta amyloid, yang mana beta amyloid ni lah yang kita kaitkan dengan penyakit Alzheimer, yang lupa tu. So next is daun selasih. So kalau daun selasih, manfaat dia boleh mencegah batuk sebab dia ada antioksidan dan vitamin C. Kemudian dia juga baik untuk jantung sebab dia dapat mengurangkan kolesterol jahat. Dan baik untuk kesihatan mata dan mulut sebab dia banyak vitamin A. Yang mana kita tahu vitamin A ni baik untuk mata lah, macam dalam carrot semua tu. Kemudian dia juga tumbuhan anti-inflamasi. Kemudian dia juga boleh atasi gangguan sistem pencernaan kita.
Kemudian kita ada beta-glucan oat. Beta-glucan oat ni apa? Dia serat larut di glukan yang mana kita ambil dari oat juga. Fungsi dia apa? Untuk meningkatkan kesihatan jantung, untuk kawal paras gula darah kita, merangsang sistem imunisasi, meningkatkan kesihatan usus, mengurangkan teradangan dan boleh melawan kanser. Dan kita ada berry goji. Berry goji ni apa? Dia tumbuhan herba yang yang berasal dari banjaran Tibet dengan Himalaya. Fungsi dia untuk meningkatkan sistem imunisasi ataupun sistem kekebalan tubuh. Dia juga bantu menurunkan berat badan sebab serat dalam goji berry ni dia bagi kita kenyang, rasa kenyang lama sikit. So bila kita kenyang lama sikit, kuranglah sikit kita ambil makanan yang lain kan. Kemudian dia juga boleh mencegah pertumbuhan sel kanser dan juga ada efek anti penuaan. So bolehlah kekal muda. Macam so, kemudian kita ada lecithin soya. Apa fungsi dia? Dia boleh menurunkan kolesterol, berfungsi sebagai sumber kolin, meningkatkan fungsi imun, membantu dan menangani tekanan fizikal dan mental, boleh meningkatkan fungsi kognitif kita, boleh mencegah osteoporosis, melegakan gejala menopause, boleh juga mencegah kanser. Kemudian kita ada buah tin. Buah tin fungsi dia boleh meningkatkan kesihatan pencernaan, sistem penghadaman kita lah. Kemudian boleh mencegah penyakit jantung, membantu mengatur kadar gula dalam darah kita, anti kanser, dia juga berperanan sebagai prebiotik. Prebiotik itu apa? Nanti saya akan kongsi. Kemudian menjaga kesihatan kulit dan rambut. Kemudian kita ada stevia. Stevia apa fungsi dia? Menurunkan berat badan. Sebab apa? Sebab dia 0 kalori. So dia baik untuk diambil atau baguslah untuk orang yang ada kencing manis. Dia bantu stabilkan kolesterol. Dia juga tak sebabkan gigi berlubang macam gula biasa tu boleh bagi kita berlubang kan. Kemudian dia membantu mencegah kanser pankreas sebab ada kandungan sterol dan antioksidan. Kemudian dia juga memelihara tekanan darah kita bagi stabil dan sihat. Okey, ini conclusion dari bahan-bahan aktif yang saya sebut tadi. 7 sumber prebiotik yang utama, kita ada cendawan susu harimau, kita ada kunyit hitam, biji rimau, daun selasih, buah tin, beta-glucan oat dan susu kambing. Prebiotik ni apa? Prebiotik ni lah dia akan bagi, dia macam bagi makan kepada bakteria baik ataupun kita panggil sebagai probiotik untuk lawan bakteria jahat dalam usus kita. Kemudian kita ada 4 bahan premium yang tinggi untuk kandungan anti keradangan lah, anti keradangan untuk kurangkan keradangan bila kena gastrik dan menstabilkan asid perut. Apa bahan dia? Kunyit hitam, susu kambing, minyak camelina dan cendawan susu harimau. Kemudian 4 bahan yang tinggi dengan kandungan serat. Apa dia? Kurma, oat, beta-glucan oat dan biji rimau. Untuk menyerap asid perut yang berlebihan, untuk percepatkan proses penghadaman lah, untuk kurangkan penghasilan gas dan angin dalam perut kita. Okey, apa manfaat adin susu kurma kunyit? Konklusi dia, bila kita tambah bahan-bahan tadi, fungsi dia bertindak sebagai antioksidan, anti keradangan, dia bantu kawal kolesterol, bantu kawal paras gula, tekanan darah, bantu kawal paras lemak, juga bantu untuk atasi asma dan atasi masalah gastrik. Yang tu saja kot dari saya. Terima kasih. Ya. Okey, selesai pembentangan produk SKKH daripada R&D kita. Okey, dekat sini saya buka, saya akan bagi unmute semua orang. Siapa yang ada soalan ataupun soalan dan pertanyaan boleh tanyalah yang mengenai SKKH ni dekat Cik Farhana kita.
Ada soalan ke? Kita mesti lagi pasal susu kurma ni. Tuan-tuan puan-puan, kita dah habis pembentangan, so kita buka sesi Q&A, question and answer. Siapa ada soalan boleh bertanya je. Bukan senang ni, kita nak bawa bos R&D turun bagi pembentangan. Tanya kau. Sudah fikir. Tuan-tuan puan-puan, ada soalan ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu ya? Waalaikumsalam. Dari Penang. Kak Ji dari Penang. Oh Kak Ji. Waalaikumsalam Kak Ji. Sorry tak dengar tadi. Dari Pulau. Okey. Sajalah Kak Ji nak kongsi sedikit tentang susu kurma kunyit hitam ni ya. Okey, boleh Kak Ji. Kak Ji susu kurma kunyit hitam ni memanglah satu formula yang sangat hebat ya. Sebab apa Kak Ji kata hebat? Sebab Kak Ji dah ambilnya daripada bulan Ramadan sehinggalah sekarang ya. Jadi pada umur Kak Ji yang 60 lebih ni ya, setelah mengambil dia secara istiqomah ya, sehingga hari ini memang Kak Ji rasa perbezaan yang ketara lah pada kesihatan Kak Ji. Jadi Kak Ji selalu mengamalkan produk susu kurma ni. Dia saja ya, sebab pada Kak Ji memang tak suka pada manis, benda yang manis ya. Susu kurma ni pada Kak Ji, kalau Kak Ji bancuh dia saja 4 scoop. Dia manis jadi tak boleh tea ya. Jadi apa yang Kak Ji buat, Kak Ji campur dengan susu-susu lain. Jadi Kak Ji rotate lah sama ada dengan susu yang package apa biru tu, susu Adin premium, susu Afameta. Jadi Kak Ji just rotate ya. Jadi alhamdulillah ya, memang pada Kak Ji ya susu ni memang hebat sekali. Dan Kak Ji nak share satu testimoni yang terbaru ya daripada orang Kak Ji. Dia ada share kepada abang ipar dia, abang ipar ke kakak ipar gitulah. Jadi kakak ipar dia tu memang kadar kencing manis dia memang tinggi, 20 lebih ke atas. Ya. Jadi setelah dia Kak Ji buka video okey. Setelah dia ambil susu ni ya dalam satu balan ya, kebetulan dia kena pergi check up ya. Doktor terkejut dia punya paras gula tu turun hingga 5 ya. Jadi doktor tanya apa yang dia ambil. Masa tu dia tak berani lagi nak kata susu tu yang membantu ya. Jadi lepas tu dia beli terus yang pack 4 tu dan dia ambil lagi. So bila pergi another check up dengan doktor ya, memang maintain 5 ya. Jadi dia memang kata sampai hari ni memang dia perhati dan dia amalkanlah produk ni. Jadi pada siapa yang ada kencing manis, yakinlah dengan produk ni sebab dah ada testimoni pada orang Kak Ji ya. Itu yang Kak Ji nak sharing. Okey, terima kasih Kak Ji. Sharing yang terbaik juga tu daripada Kak Ji. Terima kasih banyak. Okey, ada siapa-siapa lagi ya nak tanya soalan ataupun nak sharing pun boleh. Tu Kak Melora cakap baik untuk diet. Saya pun nak kena try diet pakai SKKH ni. Mana tahu jadi cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak Ma nak kongsi sikit Kak Ma, Pak Ibrahim. Kak Ma, okey. Kak Ma tak nak buka video ke nak tengok Kak Ma cantik ni? Allahu Akbar. Dengar suara dah lah. Okey. Dengar suara. Okey Kak Ma. Selama-lamanya Kak Ma memang mengidap gastrik. Macam-macam susu Kak Ma minum. Last kali dia T2 Joy. Otak dah minum tak tahu jaya. Kejap. Kak Ma unmute balik boleh? Ada masalah teknikal tadi. Kak Ma tolong unmute boleh? Ada masalah teknikal sikit. Sorry. Okey. Okey. Habis tu sebelum bulan puasa tahun ni lah,
Kak Mah kata, ya Allah Tuhanku, apalah produk yang aku nak makan nak menghilangkan gastrik ni. Aku nak puasa penuh tahun ni. Berdoa. Lepas tu dapat video daripada Hemiko. Kata ada produk baru keluar. Namanya susu kurma kunyit hitam. Akak Mah dengar video sampai habis. Tak puas hati. Orang ni betul ke tak betul dalam hati Kak Mah. Kadang-kadang testimoni ni kadang-kadang benda tak betul. Cakap je lebih. Tekan sekali, dengar lagi sekali. Kan sekali tu dah Kak Mah dah start dengar dah. Balik je Pak Ibrahim suruh dia beli susu kurma ni. Lagi masa itu lagi 5 hari nak puasa. Mak mulakan dia sebelum puasa tu, alhamdulillah kali pertama Kak Mah minum. Tu nak tahu kan minum pagi tu tengah hari tu lambat makan. Makan tapi lambat. Hari keduanya gitu juga. Pukul 4 baru makan nasi. Hari ketiga terus tak makan nasi siang, malam kali makan. Tu Kak Mah kata, ya Allah Tuhan, izinkanlah aku ya Allah. Bila sampai dah nak puasa, alhamdulillah puasa tahun ni Kak Mah dapat penuh. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Hemiko produknya yang susu kurma kunyit hitam ni memang pada Kak Mah memang bagus. Banyak Kak Mah makan produk lain, supplement lain tapi tak jalan. Gastrik masih ada. Kak Mah dah pakai lama dah. Dah. Kak Mah mengidap memang lama. Memang tak ada tahun tak pernah penuh puasa. Tengah hari saya. Tapi tahun 2021 muda ni dah 22. Tahun tu dah lah. Tahun tu 2020 ya. Tahun tu Kak Mah puasa dapat penuh. Ya Allah cakap dengan Rok. Ya Allah Rok kata bagusnya produk Hemiko ni. Ya Allah izinkan aku makannya dapat aku puasa. Seronok Kak Rok. Dah. Ya betul. Ini bukan cerita dengan dongeng, bukan cerita daripada mulut orang, mulut sendiri yang merasa. Kak Mah bila habis puasa bulan tu menangis Kak Mah kesyukuran. Yalah, dapat puasa penuh. Itulah Kak Mah punya apa. Jadi nak tanya, cara yang baik minumnya pagi atau malam? Selepas makan atau selepas apa? Tanya Cik Farhana kita akan jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, Kak Mah tanya tadi kan pagi atau malam. Saya sarankan benda ni pagi. Sebenarnya kita ambil pada waktu pagi lah. Waktu pagi tu maksudnya nak start kehidupan kita ni dah. Ya, breakfast kita minum dulu. Kita makan sebab macam dia rasa kenyang. So kita misalnya dia boleh bertahan sampai lunch lah. Okey. Assalamualaikum Amirul. Kak Melora nak tanya sikit. Waalaikumsalam Kak Melora. Okey. Okey, nak tanya dengan Puan ke Cik Farhana ni? Cik. Cik. Cik tak apa boleh jadi bakal nanti. Okey. Kalau nak tanya ya, apa dia punya bahan yang utama untuk dia orang kata kenyang, rasa boleh buat diet, rasa macam badan nak kurus, apa bahan yang utama yang fokus untuk diet tu. Jadi kat sini ramai nak berdiet sebenarnya. Sebab ramai bertanya boleh jadi kurus ke tak ke, apa bahan yang utama yang boleh terfokus untuk diet. Okey. Fokus untuk diet sebenarnya kita ada oat lah dalam ni. Sebab kita ada 2 jenis oat. Oat tu sendiri dengan beta glucan oat. Sebab oat ni bagi kita rasa kenyang. Bila kita rasa kenyang, kita tak ada dah nak ambil makanan yang berlebihan lah. Lepas tu sebab pengalaman Kak Melora masa sebulan, semuanya bermula daripada Ramadan sebabnya produk ni keluar waktu Ramadan. Jadi Kak Melora memang tak pernah sahur makan nasi. Tetapi Kak Melora nak amalkan susu kurma kunyit hitam ni. Dan sebulan sahur dengan dia dengan Adin Kit. Kak Melora tak suka warna, tak ada warna. Kak Melora letak dengan Adin Kit coklat ataupun strawberry. Jadi Kak Melora nak amalkan sahur memang berat badan turun. Betul dikata tak tahan lapar, gastrik bagus. Dan baru-baru ni pula Kak Melora baru jumpa seorang pengguna tetapi belum masuk ahli. Puan Hidayah, dia membeli satu, dia ada gastrik yang kritikal. Dia ada macam angin-anginan, muntah kan. Alhamdulillah dia repeat beli. Dia dah amalkan benda tu 10 hari, dia repeat lagi sekali.
Jadi maksudnya serasi benda tu kat dia. Untuk gastrik memang sangat-sangat terbaik. Siapa yang ada gastrik tu memang macam Kak Mah cakap tadi. Memang sangat-sangat bagus sebab dia ada oat tadi yang Farhana kata. Okey Amirul. Terima kasih ya Farhana. Ni Kak Tu tanya, dia kenyang ke untuk diet elok ke? Kita dengar tadi macam Kak Nora cakap, sesuai lah. Bukan untuk kenyangkan dengan untuk diet. Kita je dia boleh bantu untuk merawat gastrik lah. Bukan saja untuk kenyang dan juga diet. Tapi untuk merawat gastrik. Ada soalan lain lagi ya? Sokong pandangan. Unmute saja. Tuan Azam, Tuan Azam tu dia nak cakap kan, tengok kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Kak Ji. Kak Ji. Kak Ji juga ni tapi ni Kak Ji naik kelas eh. Kak Ji naik kelas. Saya dah bagi. Okey Kak Ji nak share. Kak Ji pun pernah amal SPTH juga. Dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa, 1 bulan Kak Ji amal, berat badan Kak Ji turun 5 kilo. Tahniah, alhamdulillah Kak Ji. Kak Ji memang sahur dengan berbuka, sahur tu memang Kak Ji minum SKKH. Berbuka tu Kak Ji makan kuih-kuih je. Tapi alhamdulillah lah berat badan Kak Ji turun 5 kilo. Lepas tu Kak Ji punya downline tu dia amalkan SKKH ni, dia punya kolesterol kurang sekarang. Dia selalu repeat order dalam sebulan tu 4 ataupun 5 botol sekali repeat order. Siapa-siapa yang nak diet secara sihat boleh amal lah SKKH ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Ji. Sama Kak Ji. Okay. Cik lah. Okay. Ada soalan lain ke? Ada pandangan ke? Apa Cik Azhar bagi ada pasangan? Okey. Siapa nak tanya soalan boleh tanya. Suara Amirul tak clear tau. Okey. Sebab saya pakai speaker. Okey. Clear Kak Malora? Baru jalan. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada ke soalan? Kalau tak ada, saya nak tunjuk video testimoni. Teruskan. Teruskan Tuan Azam macam nak cakap tu kena unmute dulu. Bolehlah Mirul sambil-sambil tunjuk video testimoni. Lepas ni kalau ada soalan dia orang akan bertanya balik. Boleh. Saya macam tu saya teruskan dengan video testimoni ya. Boleh Mirul. Okey. Sebab ada 2 je videonya. Okey. Cik Azam ada pasangan lah hari ni. Itulah. Jealous lah. Selalu seorang. Jealous. Sana saya Kamlora pun ada pasangan tu. Aduh. Tapi Kamlora ada pasangan tu. Sekejap ya, saya cari videonya. Testimoni. Okey, yang ini. Okey, yang ini Puan Lily, pengguna SKKH. Kita mulakan videonya ya. Hai, Assalamualaikum you all. Okay, hari ni Lily nak share dengan you all experience Lily mengamalkan susu kurma kunyit hitam by Hemiko ni. Okay, sebelum ni Lily mengalami masalah naik berat badan. Tiba pada suatu hari Umi Lily perkenalkan susu kurma kunyit hitam ni. Dia kata produk baru daripada Hemiko. Kali pertama Lily minum tu, first impression Lily adalah sedapnya. Rasa macam oat. Lepas tu bila consume
memang rasa kenyang. Kita macam sehari tu makan sekali je nasi, tapi kita tak bertenaga, tak rasa lesu, tak rasa letih walaupun tak makan. Walaupun tak makan. Itu yang paling best. Dan Lily tertarik lah dengan dia punya ingredients dia, sebab Lily tengok dia punya ingredients memang sangat-sangat kayangan you all. Premium ingredient yang you all memang tak akan jumpa dalam produk yang lain. Okey, antara ingredient utama dia adalah cendawan susu harimau, susu kambing dengan kurma, lepas tu kunyit hitam. Dia ada tambahan ingredient pula dekat bawah ni, bijirin malt, dia ada oats, dia ada minyak camelina. You tahu kan minyak camelina ni dah lebih bagus daripada minyak zaitun. Lepas tu dia ada bunga teasel, daun selasih, beta glucan oat, dia ada berry goji, dia ada lecithin soya, dia ada susu kambing dan juga buah tin. You all, ingredient dia bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. So you all, sebab tu lah Lily cakap, bila kita minum, kita akan rasa bertenaga, kita akan rasa badan kita rasa macam luar biasa, rasa macam aktif sangat. Tadi sebelum ni Lily ada masalah sembelit, tapi bila Lily consume memang dia boleh melawaskan pembuangan. So maksudnya bila tiap-tiap hari Lily consume, Lily akan membuang macam biasa. Dia membuang macam orang normal, macam biasa. So bila kita hari-hari membuang ni, perut kita akan rasa lega lah, kita rasa badan kita ringan. So memang best sangat-sangat lah. Tapi dia boleh membantu menurunkan kita punya berat badan. Walaupun kita menyusu, dia tak ada efek dekat anak. Even ibu mengandung pun boleh consume susu ni. So maksudnya dia memang tak ada bahan-bahan terlarang. So Lily memang sangat-sangat recommend dekat you all. Rasa dia memang sedap. Okey. Video seterusnya. Lily tengok. Semua poin-poin penting semua dia cakap. Daripada diet sampai dah sembelit pun dia cakap. Sekarang satu lagi. Alhamdulillah, memang sedap. Susu kurma kunyit hitam, di mana ianya sesuai sekali untuk menjelang bulan Ramadan yang satu sambil kita. InsyaAllah cuba, jangan tak cuba. Saya dah cuba susu kurma kunyit hitam dan memang sedap, amat sesuai untuk diminum pada bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk membeli ataupun mendapatkan susu kurma kunyit hitam keluaran Hemiko di bawah Mimi Suri Heritage 19. Okey, selesai dua-dua video testimoni kita. Nanti sebab yang ada soalan mengenai Telegram untuk ejen-ejen kita join. Telegram kami masih dalam status pembinaan lah. Nak bagi perfect lah, bukan tak 100% perfect lah. Tapi lepas ni semua orang boleh join Telegram tu dan saya akan share video-video testimoni, lepas tu gambar-gambar produk, gambar-gambar testimoni. Tuan Saiful pun masuk ke tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat Ganu ke? Ya, dekat Dungu. Ada closing customer tepi jalan dekat Politeknik Dungu. Sorry baru masuk. Okey. Oh ni Puan Zura Ara. Telegram ni yang baru. Nanti saya akan bagi tahu dekat leader-leader, saya akan share lah invitation link tu. Nanti semua boleh masuk lah. Dekat situ semua update terbaru daripada HQ dan juga produk-produk kita akan share dekat situ lah. Minta sabar
menunggu. Kita akan cuba secepat yang mungkin. Okey, ada soalan ke ataupun sharing untuk program kita hari ini? Tuan Azam, macam mana? Bagi peluang dekat orang lain dulu. Okey, boleh. Oh, lupa. Sementara tu tolong isi je borang cabutan bertuah. Saya bagi ni. Dia baru nak uji. Okey, tu link dia. Saya typo kat situ boring. Tak. Saya salah share. Sorry. Ya, saya bagi lagi sekali. Saya bagi kat Rizal pula, silap pula. Format tu pula yang menang. Borang cabutan bertuah. Okey, ini borang cabutan bertuah. Tuan-tuan dengan puan-puan tolong isi. Dan kejap lagi macam biasa, di akhir rancangan kita akan pusing roda cari siapa pemenang. Okey, siapa ada perkongsian ataupun pertanyaan sebelum R&D yang cantik kita ni pergi. Lepas ni kita bukan dengan dia dah, dengan Azrul. R&D handsome pula. Orang lain pula. Sementara R&D cantik ni dia. Ni boleh tanya. Tahu je kalau bahagia. Ada soalan ke? Tak ada? Semua ke? Nama. Normal. Cik Mat. Puan Maziati tolong bagi saya username Miko sekali Sementara kita menunggu ada soalan ke tak ada. Ataupun ada perkongsian, tolong isi borang. Ini saya akan share balik link. Link ni hilang dah. Tadi. Ni. Dia dah buka dah suara? Ni check. Ada yang nak bercakap ataupun bertanya soalan ataupun nak berkongsi pendapat. Dah masuk Zoom. Baru masuk? Mana tu? Okey, yang di chat, di ruangan chat tu adalah borang cabutan bertuah. Tolong isi dan kita akan di akhir rancangan kita akan buat cabutan bertuah macam biasa. Sementara tunggu tu ada ke yang nak share pandangan ataupun apa-apalah, bukan luar daripada topik pun tak apa. Benda yang saya boleh tolong jawab, saya jawab. Ni Kak Melora ada nak cakap ke ni? Tengok buka speaker ni. Saya buka mic ni. Nak cakap lah bagi orang lain. Orang lain bagi ada tanya. Okey, ingatkan nak cakap. Kak Melora tanya sekarang. Nanti kita pergi tepi. Okey. Siap ada soalan ataupun pendapat ke? Kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, Kak Melora tanya lagi pada pendengar. Ya, Bahana, untuk yang sembelit, apa yang fokus bahan-bahan yang ada dalam tu? Sembelit yang tegar. Sembelit yang tegar. Apa bahan-bahan? Orang dah berusia, dia akan ada masalah bahagian usus. Jadi mesti ramai nak tanya tu sebenarnya, tapi tak nak tanya. Yang 1 jam dalam toilet. Tu, ya Tuan Azam cakap. 1 jam dalam toilet. Tengok kan ada jawapan tu. Masalah sembelit. Masalah sembelit ni bukan orang tua je. Kadang orang muda pun ada juga masalah. Tapi kadang-kadang orang yang berumur lah kan.
Boleh baca ni lah. Buang dekat Cik Fahana untuk jawab. Yang saya nak ni Jeffrey Rawat. Untuk sembelit sebenarnya kurma lah. Untuk kurma ni ada kajian, even kajian yang cakap kalau 7 biji kurma tu dia kalau kita amalkan, dia akan buat kita mudah untuk buang air besar secara teratur lah. Wow. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit, apa ni susu kurma kunyit hitam ni bagus tak untuk masalah buasir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buasir, saya jawabkan Encik Azam. Buasir memang bagus sebab dia ada buah tin. Oh, okey. Buah tin adalah terbaik untuk buasir. Sebab Buah tin tu. perasan tak buah tin ni bentuk dia macam apa? Bila kita belah bentuk dia macam apa? Jadi di situ memang fokus untuk buasir memang terbaik. Buah tin pun dalam Quran pun ada kan? Elin memang bagus untuk buasir. Oh, okey. Kalau untuk orang dalam pantang boleh amalkan tak susu kurma kunyit hitam ni? Dia ada unsur-unsur efek pada baby yang menyusu dan sebagainya tak? Tak ada masalah. Maksudnya mengandung ke dalam pantang kita boleh amalkan, dan even susu ni boleh ambil dari budak start umur 7 tahun. Oh, start umur 7 tahun ya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fadila Osman nak tanya, untuk kolesterol boleh tak minum? Untuk kolesterol, kita ada banyak bahan yang dalam ni untuk kurangkan kadar kolesterol yang jahat tu lah. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, 4-10 minit kita akan teruskan dengan cabutan bertuah. Kalau ada, sila tanya sekarang. Sebab lepas ni program kita dah untuk produk lain dah. Tapi untuk SKKH, kita boleh tanya tepi lah. Tapi sementara kita ada kita punya pegawai R&D kita ni kat sini, tanyalah soalan apa pun. Soalan yang berkaitan dengan susu kurma lah. Okey, saya nak tanya. Okey, Puan Nikna. Ya, saya nak tanya. Betul ke produk yang mengandungi bahan soya ataupun lecithin soya, dia tidak bagus untuk orang yang ada masalah cyst ataupun fibroid? Ya, betul. Tak boleh sebab dia ada faktor growth hormone factor. So untuk masalah berkaitan sis ketumbuhan semua tak boleh ambil soya. Begitu juga untuk masalah kulit alergi, eczema apa semua, perlu berhati-hati dengan animal protein. Itu suara Osman kita dah cakap. Kalau yang ada sis ataupun fibroid, kita memang tak galakkan ambil susu kurma kunyit hitam lah. Apa saja yang ada soya. Apa sahaja produk yang ada soya. Yang ada soya dan juga animal protein base masalah yang berkaitan dengan ketumbuhan tidak digalakkan. Sebab itu kalau masalah berkaitan cyst, fibroid, kanser, thyroid ini kita lebih saja safe dengan keto dito. Tapi kan Cik Man, dalam kita punya keto dito pun ada soya, betul? Lecithin soya. Lecithin itu dia lecithin daripada seperti vitamin E, dia menyerap masalah berkaitan dengan kekotoran dalam saluran darah. Oh. Okay.
Itu adalah lecithin seperti vitamin E dalam MWay. Okey, terjawab ke soalan? Terima kasih Tuan Rosman. So jangan lupa malam ini saya ada live Zoom product dan juga masalah kesihatan lah, boleh prepare untuk soalan-soalan nanti juga. Malam ni kita akan ada slot dengan Tuan Rosman daripada HDC Tanah Merah. Berkaitan produk. Ya, baik. Open. Slot Zoom malam ni pun open. Zoom malam ni open. Dia bukan terhad kepada Tanah Merah saja. Dia open untuk semua. So, bagus juga. Tahniah, Ustazah Haniza pun ada, tahniah. Ya, nak tanya sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak nak tanya yang susu kurma tu, kalau orang yang first time nak makan, kena makan dengan Infinity tu tak? Tengok masalah situasi badan dia. Apa tujuan dia ambil dan fokus untuk masalah kesihatannya macam mana. Okey. Kalau dia ada masalah berkaitan dengan dia kalau masalah berkaitan dengan sistem usus dia tidak sihat apa semua, jadi elok bermula dengan Al-Amin Detox, Infinity, okey. Selepas tu baru ambil susu kurma kunyit hitam. Susu kurma kunyit hitam ni dia produk untuk berkaitan dengan terutamanya paru-paru. Okey. Alright, terima kasih. Jawapannya bukan tak boleh. Jawapannya bukan tak boleh, boleh. Tetapi tujuan sebenar ambil tu untuk apa? Kalau untuk support kekuatan badan, kesihatan badan, so no problem. Tapi kalau masalah berkaitan dengan fokus untuk masalah kesihatan, kita kena tengok masalah kesihatan itu apa punca. So kita kena bagi produk yang settlekan problem kesihatan tu dulu. So contoh dia ada berkaitan dengan sistem usus, maka kita kena syorkan produk. Tadi saya dengar ada soalan berkaitan sembelit. Saya baru sampai rumah ni sebenarnya. Berkaitan dengan sembelit. So sembelit ini kita kena fokus masalah usus dahulu. Jadi apa produk yang berkaitan dengan usus? Contohnya Infinity, Al-Amin Detox dan jus 3 serangkai. Okey, jus 3 serangkai ni dia ada fructooligosaccharides. Fructooligosaccharides ni ataupun FOS, dia adalah satu bahan yang boleh membantu sistem pelawatan usus. Okey. Okey, terima kasih. So clear. Okey, mana yang tak sempat tanya boleh join malam ni Zoom juga 9:30 nanti malam. Okey. Betul. Okay. Okey, ada soalan lain ke? Tuan Rosman kita pun boleh jawab. Cik Fahana kita pun boleh jawab. Jangan risau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Yati daripada Ipoh. Ya, Puan Yati. Okey. Kalau ratu semput ataupun asma, kita boleh bagi SKH. Kita boleh bagi SKKH tak? Okey, kejap bagi Cik Fahana kita jawab. Sangat disarankan untuk orang yang ada asma, sebab memang kita buat SKKH ni memang untuk treat masalah asma lah. Bengkak pun kita bagi dia minum. Hello? Kalau kaki dia bengkak, kita boleh bagi dia minum juga ke? Amirul, awak mute tu. Okey, masalah berkaitan dengan keradangan, kaki bengkak ke apa semua ke berkaitan dengan kecil manis, dinasihatkan supaya jangan susu haiwan. Susu kambing, susu lembu. So stop dulu. Jadi saya cadangkan stop untuk masalah kaki bengkak tadi sebab dia melibatkan keradangan. Jadi ambil produk yang keradangan. Contohnya jus 3 serangkai. Jus 3 serangkai safe adalah produk untuk keradangan. Dan bila ada keradangan, dia berkaitan masalah
penyucian usus juga. Usus kita kena bersih untuk supaya dapat dibuang toksik tu melalui sistem pembuangan air besar kencing. Jadi memang tak boleh elak, dia kena ambil Infinity dan alami detox. So lepas tu jus 3 serangkai. Okey, untuk masalah keradangan yang sudah okey, baru dia ambil susu kurma kunyit hitam, kopi 3 serangkai kita, atau susu kambing kita yang biasa. Oh jadi maknanya bagi dia clear dulu kan? Bagi dia dah stabil, baru kita bagi SKKH kan? Betul. Okey. Kira dia SKKH ni untuk masalah berkaitan, SKKH ni masalah yang berkaitan keradangan, dia adalah produk set kedua. Okey. Produk set yang pertama adalah untuk masalah membetulkan dulu punca keradangan dalam badan. Sebab itu keradangan ini, mereka yang ada masalah, bila ada keradangan, gula tolong stop. Okey, gula pasir putih tu tolong stop. Sebab gula boleh meningkatkan asid dan keradangan badan. So, kita perlu di sinilah kita boleh masuk tentang kita punya Alkamin Sweet. Sebab Alkamin Sweet kita ni adalah manis yang alkali, dia bukan bersifat asid. Okey. Clear ya? Okey, terima kasih Cik Rosmai. Baik, sama. Tu macam yang Tuan Rosman cakap, SKKH untuk yang ada masalah keradangan yang kritikal lah boleh dikatakan, kita pakai set pertama dulu. Kalau boleh, elakkan yang bergula. Ataupun elakkan yang daripada sumber susu haiwan. Dengan yang macam Tuan Rosman cakap tadi, lepas tu bila dah stabil baru boleh ambil SKKH. SKKH ni sebagai set yang kedua. Ada soalan lagi ke? Tuan Rosman, terima kasih banyak. Cik Farhana pun terima kasih banyak jawab soalan-soalan yang ada hari ini.